pun boleh nak buat gurau-gurau dengan kita. Masa bujang-bujang dulu tak berapa sangatlah dengan Al-Quran. Anak-anak kecil pun kurang. Dah lama-lama barulah saya belajar banyak macam mana lagi nak memperbaikilah tajwid saya, bacaan saya. Tu saya dapat yang kawan saya bagi itulah link Azdan, sampai sekarang saya tak tinggal. Kawan saya telefon saya, dia kata, "Sal, kau ada buat apa-apa tak?" Dia kata. Saya kata, "Saya tengah mengaji. Cuba ikut ni, aku bagi kau link," dia kata. Azdan, saya pun ikut. Tu saya seronok dengan suara ustazah. Merdu sangat. Rasa masuk dalam kalbu dah. Tak tahu nak cakap macam mana. Seronok. Sampai sekarang saya tak tinggal lagi dengan ustazah. Sebab saya faham apa yang ustaz ajar. Sebab dia sebut satu persatu benda tu dia sebut. Kita boleh faham. Kalau baca ayat tu pun satu-satu, bukannya laju. Dengan Azdan saya faham apa yang ustazah ajar. InsyaAllah. Sekarang ni saya rasa diri saya ni ada dalam 85%. Sekarang ni PKP ustazah, masalah kita duit. Tapi suami saya banyak bantu saya lah. Belajar, dia kata. Nak bayar yuran apa semua. Kadang-kadang saya minta kat dia. Janji saya dapat belajar. Kita nak dapat ilmu ni bukan senang ustazah. Sekali kita dapat ni, kalau boleh nak teruskan. Tak nak dah berhenti setengah jalan. Biar saya belajar terus sampai habislah mastery. Cakap gonggong. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan sekalian? Moga-moga ataupun hendaknya dalam peliharaan Allah sihat-sihat semuanya, insya-Allah. Okey, jadi alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, hari ini dapat kita bertemu ataupun kita bersua muka buat pertama kali. Buat pertama kali untuk sesi induksi AMO 7.0 siri 1. Alhamdulillah, yang mana Allah telah pertemukan kita tuan-tuan pada hari ini. Yang mana tujuan kita tak lain tak bukan, pertama kita memang nak mengaji, betul tuan-tuan. Tapi kita kena tahu tujuan utama kita berkumpul pada malam ini tuan-tuan, tidak lainlah tidak bukan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh insya-Allah. Okey. Tapi tuan-tuan jangan risau. Hari ini kita bukan nak mengaji lagi, kita bukan nak belajar lagi. Itu belum lagi. Itu sabar dulu tuan-tuan. Hari ini kita just nak just sekarang kita sekadar untuk sesi bersuai kenal tuan-tuan. Kita nak bertaaruf, kita nak orang kata tu pengenalan. Apa itu AMO? Kita buat apa sebenarnya AMO ni? Kita nak tahu tu. Itu kita adakan sesi ni. Sesi ni adalah sesi tambahan daripada Ustaz Anas. Hanya untuk tuan-tuan. Okey, jadi cakap panjang dah. Saya nak baca komen sikit lah. Okey, sebelum tu siapa ni? Siapa yang tengah cakap kat depan ni kan? Biasa kalau tengok live Azdan tak nampak muka ni. Betul ke? Ni daripada Azdan. Ya, baik tuan-tuan. Saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ahmad Syarafi bin Muhammad Yusof. Ahmad Syarafi bin Muhammad Yusof. Berasal dari Pahang, Kuantan, Pahang. Okey, jadi sebelum tu saya dah kenalkan nama. Boleh tak? Saya nak tanya dulu. Jelas tak suara saya tuan-tuan? Kalau jelas, saya cuba komen sikit. Nak tengok. Salam ukhuwah semua. Pak Long JB, amboi. Puan Hamidah Arif. Assalamualaikum Ustaz dan Ustazah. Saya Hamidah Ali, pertama kali join. Terbaik. Alhamdulillah terbaik. Puan telah membuat satu keputusan yang sangat baik, sangat tepat untuk belajar bersama Azdan. Okey. Jadi kalau jelas suara saya, cuba komen jelas. JB jelas. Alhamdulillah. Oh, 2 orang dah JB ni. Saya Ati dari JB. Salam ukhuwah semua. Jelas suara. Alhamdulillah. Puan Ariati Jaafar. Jelas Ustaz. Okey, jadi tadi nama saya dah kenal. Saya berasal dari
Pahang, Kuantan Pahang. Ada ke orang kampung saya kat sini? Tadi dah komen suara saya dah jelas. Ada tak orang kampung saya? Saya nak tahu orang Pahang ada ke tidak? Ataupun tuan-tuan, boleh saya tahu tuan-tuan dan puan-puan semua berasal dari mana? Kita nak berkenalan dulu malam ni sebelum kita mulakan. Boleh? Alhamdulillah, puan ini namanya Ismail Rohayu. Alhamdulillah, suara jelas. Saya Rohayu dari Kedah. Salam perkenalan Puan Rohayu. Jelas dari Johor Bahru. Oh, banyak Johor kita hari ni ya. Oh, salam ukhuwah dari Genting Highland. Jelas suara. Alhamdulillah. Kak Zah, namanya Puan Zalipah Razali. Kak Zah dari Kuantan. Dari Kuantan Ustaz. Saya pun orang Kuantan. Saya kampung saya dekat apa ke namanya? Dekat Taman Berjaya Permai. Tanjung Lumpur. Kalau tahu-tahulah ya. Okey, dari Sabah pun jelas. Alhamdulillah. Nuraida Ali, Puan Nuraida Ali, jelas. Saya Puan Aida dari Perak. Ada orang kampung. Sahabat saya ada kat sebelah saya ni. Dia pun orang Perak, orang Teluk Intan, tuan-tuan. Ada Semenyih ada, Kulim ada, Sabak Bernam jelas. Norma dari Wangsa Maju, Puan Norma. Alhamdulillah, selamat datang. Saya dari Kuantan, Puan Nur Ashikin. Apa khabar? Ramai juga ya dari Kuantan. Seronok saya malam ni. Tuan Muhammad Nazri, Puan Syahidah, Puan Syida, maafkan saya, dari Kuantan. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita mula, kita dah sembang-sembang dari mana? Tuan-tuan dah bersedia ke belum? Macam nak masuk macam nak masuk pertandingan ya? Tuan-tuan dah bersedia ke? Kalau dah bersedia, cuba komen sedia Ustaz. Okey. Puan Yuliana dari Indonesia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Salam pengenalan. Okey. Okey, jadi alhamdulillah ramai dah bersedia nampaknya. Jadi tanpa melengahkan masa, kita nak mula dah ni. Tapi sebelum kita mula, kita buka majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita dah pun buka majlis kita. Tapi tuan-tuan, sebelum kita bermula, saya suka untuk mengingatkan alang-alang tu kan. Alang-alang itu bersempena dengan esok. Tuan-tuan tahu tak esok hari apa? Cuba tuan-tuan, kalau siapa tahu esok hari apa, cuba tulis, cuba komen. Saya nak tahu tuan-tuan tahu ke tidak esok hari apa. Okey. Okey. Esok tuan-tuan, saya tahu, dan saya tahu semua orang tahu esok adalah hari Sabtu, betul? Tapi dalam sedar tak sedar tuan-tuan, esok juga merupakan ataupun jatuhnya tanggal 1 Rejab. Yang mana tuan-tuan, dalam bulan Rejab ni sangat banyak fadilat-fadilat bila kita beramal dalamnya. Seperti yang kita tahu tuan-tuan, dalam Islam ni, dalam bulan-bulan Islam, kita ada banyak bulan, betul? Dan antara bulan-bulan tu kita ada dinamakan ya, kita diberi nama lah, digelarkan sebagai bulan-bulan yang haram. Bukan haram dari segi apa, tapi secara umumnya haram untuk dilakukan kekerasan ataupun dalam bulan yang mana haram peperangan di dalamnya. Antaranya adalah bulan Rejab ini. Okey? Jadi dan terdapat pelbagai fadilat di dalam bulan Rejab ini, yang mana esok adalah 1 Rejab, yang mana fadilat puasa pada 1 Rejab ni tuan-tuan, Masya Allah besar fadilatnya. Jadi
Saya menyerulah, saya mengajak kita untuk berpuasa pada hari esok, walaupun hari Sabtu ke. Biasa kita puasa Isnin Khamis. Itu puasa Isnin Khamis lah. Tapi puasa 1 Rejab tak kira lah hari apa. Sunat untuk berpuasa pada 1 Rejab. Okey, jadi insya-Allah kita cuba niat. Kita niat dulu. Kita lepas puasa tak lepas tu, itu nombor 2. Yang penting kita ada niat, kita ada azam dulu. Boleh? InsyaAllah sama-sama. Okey, 1 Rejab hari Sabtu. Betul tu. Puasa bulan Rejab. Ya betul. Jadi manfaatkanlah. Okey. Jadi tuan-tuan, sekarang ni kita berada dalam sesi. Okey, pada yang baru masuk, Waalaikumsalam. Okey. Waalaikumsalam dan Assalamualaikum juga pada yang baru masuk. Jadi sekarang ni kita tengah buat apa tuan-tuan? Kita berada dalam sesi induksi, yang mana induksi ni adalah satu sesi pengenalan ataupun persediaan sebelum kita memasuki kelas kita. Kelas kita bila? Nanti kita akan bagi tahu. Walaupun dalam grup WhatsApp dah bagi tahu dah. Jangan risau. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemputlah kita punya special guest lah, kita panggil special guest. Siapa tu tuan-tuan? InsyaAllah kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Anas Azami selaku pengasas Azdan Quranic Center. Jadi saya akan menjemput beliau. Kita akan bersama dengan beliau untuk sepatah 2 kata untuk tuan-tuan, InsyaAllah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang tuan-puan semuanya ke dalam Azdan Masterclass Online. Alhamdulillah tuan-puan, tahniah pada anda semua. Dan saya sangat bersyukur anda hari ini Allah pilih kita bersama. Anda dan saya, tuan-puan dan saya, Datin, Datuk semua bersama dengan saya untuk hari ini kita tak lain tak bukan tuan-puan, untuk sama-sama kita bercerita, berbincang dan mengenali tentang bagaimana kita boleh mendalami Al-Quran bersama-sama dengan program Azdan Masterclass Online. Baik tuan-puan, ianya adalah sesi yang bagi hari ini adalah hari sesi kita panggil induksi tuan-puan. Okey, kalau tuan-puan tahu nama sesi hari ini adalah induksi, yang mana tuan-puan induksi ni adalah sesi tambahan, sesi bonus. Yang mana tuan-puan kita rasa sesi induksi ni sangat penting untuk tuan-puan sepanjang pengajian ini, supaya sepanjang pengajian ini menjadikan tuan-puan lebih lancar perjalanan pengajian tuan-puan. Dan pengajian kita tidak ambil masa yang sangat singkat dan bukan 1 jam saja, tak. Perjalanan pengajian kita ni mungkin ambil masa dalam lebih kurang 6 bulan. Jadi tuan-puan, ia memerlukan kepada komitmen, kepada anda punya orang kata terang dan jelas segala apa info pengajian. Dan kita rasakan sesi induksi ni sangat penting untuk anda. Alhamdulillah kita ada dah lebih kurang dalam 100 setengah bersama dengan kita. Selamat datang tuan-puan semuanya. So sebelum tu tuan-puan, adakah suara saya jelas? Lupa nak tanya. Adakah suara saya jelas tuan-puan? Dan apa? Visual adakah malam ini jelas untuk tuan-puan? Adakah membantu? Adakah okey? Kalau okey tuan-puan, kalau suara saya jelas, visual jelas tuan-puan, komen di bawah jelas. Boleh tuan-puan? Komen di bawah jelas, insya-Allah. Okey, alhamdulillah ramai kata jelas. Alhamdulillah tuan-puan. Okey. Oh ya, saya juga nak tahu tuan-puan, hari ni adalah sesi yang pertama kita nak bersama dengan anda. Tak lain tak bukan adalah untuk bagi kita punya pengajian lebih lancar. Dan juga saya juga nak berkenalan dengan anda, tuan-puan semuanya. Saya harap sesi kita ni adalah sesi yang insya-Allah walaupun kita jauh tuan-puan, tapi sebenarnya sentiasa dekat di hati. Orang yang sentiasa Ustaz dan Ustazah di sini di Pusat Quran Azdan always sentiasa doakan, sentiasa setiap minggu kita buat majlis, sentiasa kita kata bersungguh-sungguh. Kalau boleh sebenarnya
nak sangat jumpa depan-depan tapi tak boleh. Kalau ada masa insya-Allah lah kan. Tapi tuan-puan sangat dekat di hati. Jadi kita nak sama-sama nak orang kata kenal dulu tuan-puan. Tuan-puan duduk di kawasan mana? Tuan-puan boleh komen di bawah tuan-puan di kawasan mana. So nak tengok kawasan mana ramai ni. Negeri mana ramai, daerah mana ramai. Insya-Allah. Okey. Boleh komen di bawah tuan-puan dari mana. Tuan-puan alhamdulillah ada juga daripada luar negara juga kali ni. Saya sangat bersyukur hari ni tuan-puan Allah bagi kita lagi kesempatan. Yang pertama ni saya nak ucapkan adalah tahniah kepada tuan-puan sebab hari ni tuan-puan Allah berikan kita kemudahan. Allah berikan kita sama-sama kita panggil petunjuk dan hidayah yang mana kita dapat lagi tuan-puan membuat keputusan yang dan kita meluangkan masa kita yang Allah bagi ni untuk kepada agama tuan-puan. Sedangkan kalau orang yang Allah palingkannya daripada agama, Allah palingkannya daripada petunjuk, Allah tak bagi dia petunjuk, Allah tak bagi dia hidayah. Mungkin waktu ni ada orang yang mungkin dah tak ingat apa-apa. Dan itu yang paling kita risau tuan-puan adalah bila di hujung akhir hayat kita terlalu lalai sehingga kita mati dalam keadaan kita lalai tuan-puan. Dan alhamdulillah tuan-puan Allah bagi kita peluang hari ni. So inilah masanya sama-sama tuan-puan saya nak ucapkan tahniah kepada semua. Hari ni kita dapat membuat first step ataupun langkah pertama tuan-puan. Dan untuk perkenalan saya alhamdulillah akan bersama dengan anda insya-Allah sepanjang pengajian bagi tuan-puan yang di dalam kelas asas Al-Quran. Kita ada dua kelas, dua tahap untuk yang baru berdaftar. Kita ada kelas untuk tuan-puan yang bersama daripada asas akan bersama dengan saya insya-Allah. Daripada asas ni macam mana? Asas ni adalah orang yang nak belajar untuk sebut huruf dengan betul, makhraj dengan betul, sifat huruf dengan betul. Dan dirasa sedikit kesukaran, masih lagi kita panggil dalam kategori merangkat-rangkat lagi. Dan tuan-puan jangan malu untuk kata bermula daripada asas sebab ada ramai orang yang dah belajar tajwid dan dia bermula dia masuk balik asas dan dia kata, "Oh, selama ni saya mengaji salah. Saya baca Al-Quran tapi banyak sebutan yang salah sehingga ada huruf-huruf yang dia boleh tertukar huruf kan, tertukar makna dia." Macam kalau bahasa Melayu, kalau saya cakap awal-awal tadi saya bagi tahu tuan-puan saya cakap saya bersyukur. Tapi saya cakap dengan tuan-puan, saya salah sebut sehingga saya sebut saya cukur. Cukur rambut kan jadi makna lain. Tuan-puan jadi macam, apa benda tiba-tiba cukur apa? Jadi benda yang sama tuan-puan dalam bahasa Al-Quran, dalam kita mengaji Al-Quran, pentingnya asas yang mantap. Asas yang mantap adalah sebutan huruf dengan betul, sifat huruf yang betul. InsyaAllah kita akan cover di peringkat asas. Dan siapa saya Ustaz Anas Azami, InsyaAllah akan bersama dengan anda lah yang usul asas. Dan yang untuk pada tuan-puan yang nak yang akan bersama dalam kelas tajwid ataupun kita panggil di sini kaedah sifir tajwid, tuan-puan akan dibimbing oleh Ustazah Aisyah. Ustazah Aisyah hari ni tak bersama, tapi dia kirim salam pada tuan-puan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lah daripada Ustazah Aisyah. Okay, so alhamdulillah saya harap tuan-puan nampak serba sedikit kan. Dan alhamdulillah ramai ramailah tuan-puan saya tengok daripada Kelantan ada, daripada Sarawak, Sabah, alhamdulillah, Ipoh. Saya cakap semualah, semua tempat ada. So tahniah kepada anda kali ni dapat luang ataupun dapat sesi induksi yang pertama ni. Dan hari ni kita nak cerita pasal apa tuan-puan? Hari ni cerita pasal macam mana untuk kita melancarkan pengajian anda dengan sangat-sangat lancar. So apa yang kita dapati tuan-puan sepanjang kita menjalankan pengajian ni tuan-puan, ada orang, kalau tuan-puan tengok sebelum kita bermula tadi, ada orang yang dia belajar dengan sangat berjaya tuan-puan. Ada pelajar-pelajar kita muallaf, ada juga orang yang buta Quran ataupun dia memang buta Quran memang ramai, memang dah lama tinggal Quran. Dan yang ketiga, orang yang betul-betul hilang ingatan, tak ingat apa-apa dah. Sebelum ni pernah mengaji
Tiba-tiba dah hilang ingatan. Dan tiga-tiga orang macam ni, walaupun dalam kategori yang kita kata zero, bermula dari kosong, tapi dalam masa beberapa bulan, Alhamdulillah tuan-puan, ramai yang pelajar-pelajar kita kata lebih berkesan bila orang kata memberikan kesungguhan dan usaha yang terbaik tuan-puan. Dan usaha yang terbaik ni dia datang daripada mana tuan-puan? Dia datang dari diri kita sendiri. Dia tak boleh saya je semangat. Dia tak boleh kalau saya semangat, saya bersungguh-sungguh. Dan tuan-puan mungkin sambil-sambil makan popcorn di rumah. Okey, makan popcorn ataupun sambil orang kata sambil baring-baring ke, sambil tengok TV ke kan, tengok YouTube ke, dia tidak membantu tuan-puan dalam pengajian. Dan saya nak pesan yang pertama, sebelum kita bermula ni tuan-puan pengajian kita, yang pertama yang sangat-sangat penting, saya harap tuan-puan boleh fokus sekejap. Okay, fokus sekejap pada saya. Yang pertama adalah fokus. Tuan-puan, fokus pada saya sebentar. Yang mana saya nak ajak anda untuk kita tengok kejap sebelah slide. Slide tadi. Okay. Selamat datang pada yang baru masuk. Sekali lagi saya ucapkan tahniah pada tuan-puan. So kita nak bermula dengan faktor yang sangat penting tuan-puan. Kenapa ada orang yang berjaya dengan kenapa ada orang juga sebenarnya ada juga orang yang tidak berjaya ataupun kurang berjaya dalam pengajian. So kita nak cerita ni tuan-puan supaya saya nak sangat tuan-puan untuk dalam pengajian ni adalah pengajian yang paling berkesan dalam sepanjang kehidupan tuan-puan. Okey, boleh zoom saya sekejap. Okey, tuan-puan, untuk maklumat anda, kita ada ramai para pelajar yang dia pernah belajar secara macam-macam cara tuan-puan. Ada yang pergi ke kelas, ada yang pergi ke seminar, pergi jumpa guru depan-depan. Dan apa yang mereka kata tuan-puan, dia kata selama ni dia tak faham. Lepas tu bila belajar dengan gunakan sistem, kaedah yang kita guna pakai sebentar lagi tuan-puan, kaedah Azdan, dia kata lebih bergali ganda, lebih cepat faham daripada walaupun secara one to one. One to one ni tuan-puan, guru one to one mestilah kosnya lagi tinggi. Dan dia kata online macam ni, yang tuan-puan tengok online ni, boleh tengok satu keluarga tuan-puan tu, boleh ajak suami isteri, anak beranak tengok sekali, belajar sekali. Kita sedang membuat majlis Al-Quran di rumah tuan-puan. Bukan calang-calang majlis tuan-puan. Kita bukan buat karaoke kat rumah tuan-puan, bukan. Kita bukan buat majlis hari jadi kat rumah tuan-puan, bukan. Kita buat majlis Al-Quran kat rumah tuan-puan. Cerita ni sangat serius tuan-puan. Sebab tu saya nak tuan-puan, kita bermula dengan adab dulu. Adab yang pertama tuan-puan, yang saya nak sama-sama ni tuan-puan, kalau boleh duduk dalam keadaan yang menutup aurat. Itu sangat penting bagi saya tuan-puan. Saya tahu kadang-kadang kan ada orang yang dia tahu, dia ingat ni adalah online je. Tak sama tuan-puan. Ianya tuan-puan, alhamdulillah, walaupun secara online, kalau Allah pilih anda, Allah pilih nak bagi kefahaman pada anda, dan kita buat majlis Al-Quran ni, berhimpun para malaikat di rumah anda. Bayangkan tuan-puan tengah mungkin terbuka aurat, ataupun tuan-puan mungkin berkemban saja. Bayangkan waktu tu tuan-puan. Dan dia, adakah orang kata satu adab yang bagus? Tak tuan-puan. So saya nak ajak anda, jom kita tutup aurat dulu. Okay. Dan yang kedua tuan-puan, adalah adab pada guru yang akan mengajar nanti. Yang kedua, adab pada guru. Dan yang ketiga tuan-puan, adab yang ketiga adalah, kalau tuan-puan tak boleh beradab dengan yang tadi tu, tuan-puan tak boleh beradab dalam majlis, tuan-puan tak boleh beradab dekat dalam bersama dengan guru. Contoh ni kepada orang yang tak boleh sangat tuan-puan, saya hanya pesan tuan-puan, yang terakhir ni tuan-puan, at least tuan-puan beradab dengan Al-Quran. Tu saja saya minta. At least kita beradab dengan Al-Quran, iaitu kita sedang nak sama-sama akan membaca Al-Quran nanti. So kita boleh beradab dengan baik. Okay. So sebelum kita nak mula ni lah, kita tak mula lagi. Boleh share ke? Tak boleh share. Jangan share. Ni adalah special private YouTube khas untuk pengajian.
Azdan Masterclass Online. Dia bukan boleh, dia tak share, dia adalah private YouTube untuk anda. Okay? So kita nak mulakan. Kita belum mula lagi. Kita nak mula sama-sama dengan istighfar sebentar. Kita nak betulkan niat sama-sama. Istighfar, salawat dan Al-Fatihah sama-sama. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hamdal hamidin hamdan syakirin hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعلنا من الناجين والفائزين والممتازين في كل أمور في الدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا. اللهم ربنا تمم لنا بخير أعمالنا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, so alhamdulillah tuan-puan, saya nak ajak anda sebelum kita nak mula ni, jom kita panjatkan kesyukuran kita yang paling tinggi tuan-puan kepada Allah Subhanahu Wa Taala hari ni. Saya dengan anda hari ni Allah bagi kita kesempatan. Alhamdulillah dah sampai 200 bersama dengan kita. Sebenarnya yang bersama dalam Azdan Masterclass Online ini ramai lagi, tapi mungkin tak masuk-masuk. Tak apa, tapi rugilah first sesi. Sesi yang pertama ni sangat penting yang kita bagi sebagai bonus, sebagai panduan untuk tuan-puan, dan insya-Allah kita nak mulakan sama-sama kepada kita punya slide insya-Allah. Okey, baik tuan-puan. Okey, adakah tuan-puan dah bersedia? Saya tak nak mula kalau tuan-puan pun tak sedia kan. Okey. So boleh, adakah tuan-puan dah bersedia? Komen apa? Komen semangat boleh tuan-puan. Komen semangat. Semangat. Saya nak tuan-puan janganlah belajar mengaji lembik-lembik tapi bermain
bermain bola semangat pula kan. Mengajilah kena semangat tuan-puan. Okey? Boleh tengok slide yang tu dulu. Sekejap, bagi muka saya dulu. Slide. Fokus. Okay, go. Okay, baik tuan-puan. Yang pertama adalah kita panggil dalam kita belajar ni tuan-puan, ada orang yang kita panggil adalah kategori pelajar yang alhamdulillah kita panggil pelajar yang berjaya, dan ada juga yang dia kurang berjaya tuan-puan. Dan sesi hari ni yang kita nak bincang macam mana tuan-puan, saya nak sangat tuan-puan, dasar lubuk hati saya dan semua guru sentiasa nak lihat semua orang dalam pengajian ini, dia tidak rugi masa, dia tidak rugi wang, dia tidak rugi tenaga, dia tidak rugi apa saja untuk dia pandai mengaji sebelum, maksudnya dalam pengajian kita ni. Macam tu. Sebab dalam pengajian kita ni, kita tak pergi terlalu cepat sehingga kan orang termuntah-muntah banyak sangat info sampai dia tak tahu nak hadam macam mana. Kita gunakan proses step by step. Kita guna proses pasak sampailah tuan-puan betul-betul ingat. Kita guna proses bimbing anda. Kita bawa tuan-puan dari satu ke satu fasa macam tu tuan-puan. Okay? So kita nak tengok kategori pelajar macam mana yang kita selalu jumpa dalam pengajian kita. Okay? So kita tengok kategori pertama ni tuan-puan. Kategori pertama ni tuan-puan adalah kita panggil datang kosong, pulang kosong. Tuan-puan. Faham ke? So tuan-puan, saya nak tuan-puan cuba try ikut saya tuan-puan. Okay, tuan-puan keluarkan tangan kanan tuan-puan. Keluarkan tangan kanan tuan-puan. Datang kosong, cuba ikut saya. Datang kosong, pulang kosong. Semua faham tuan-puan. Sekali lagi kita buat sama-sama bagi semua faham dan jelas. Datang kosong, pulang kosong. Sekali lagi, datang kosong, pulang kosong. Apa maksudnya? Orang macam ni tuan-puan adalah orang yang dia datang belajar sekadar dia tak tahu apa niat dia, tak ada tujuan, hanya mungkin kena paksa dengan suami dia ataupun kena paksa dengan isteri dia. Okey, mungkin ataupun dia kena paksa dengan mak ayah dia. Dan hari ni orang yang macam ni kita tak nak jadi. Sebab apa? Datang kosong, pulang kosong, sia-sia, rugi. Habis pengajian tak tahu apa, tak buat latihan. Macam mana nak dapat? So tuan-tuan, ada kes yang berlaku. Ada orang kata yang belajar dengan kita kata saya nak berhentilah. Saya tak faham. Saya tak faham. Okay, dia kata tak faham. Okay, tak faham yang mana? Tak faham yang mana? Dia kata tak faham semua. Subhanallah. Semua dia kata. Muka macam tu. Semua. So semua ni dia kata, okay, masa belajar tuan buat apa? Bila kita tengok masa belajar, dia asyik-asyik buka telefon. Ini yang berlaku di... Kita ada pusat Quran. Bila kita tengok, dia waktu belajar, dia memang akan tengok telefon dia. Banyak kali tengok telefon. Yang kedua, dia tak buat latihan pun. Tak buat latihan. Macam mana kita nak tolong? Hanya diri sendiri boleh tolong diri sendiri. Allah tak ubah nasib sesuatu kaum tu kalau dia tak ubah sendiri. Dan hari ni tuan-puan, kita nak menjadi hamba Allah yang lebih baik. Kita nak boleh mengaji. Itu impian kita sama-sama. Kita nak boleh mengaji sebelum Allah jemput kita. Sebab kita ni tuan-puan, kita ni kalau nak solat 1000 rakaat, adakah kita mampu tuan-puan? Kalau saya terus terang, saya mungkin tak mampu. 1000 rakaat sehari, mungkin saya tak mampu. Tapi tuan-puan, Allah bagi satu keringanan. Al-Quran ni tuan-puan, satu huruf kita baca tuan-puan, berapa banyak kebaikan dan pahala dapat. Satu huruf. Bayangkan kalau kita baca satu ayat. Bayangkan kita baca satu muka surat. Berkali-kali ganda. Mungkin lagi banyak pahala. Mungkin. Kita tak pasti berapa banyak timbangan pahalanya. Tapi mungkin lagi banyak daripada 1000 rakaat tadi tuan-puan. Yang kalau solat 1000 rakaat, tak pasti khusyuk ke tidak. Tak pasti kita betul-betul fokus tak dalam solat tu kan.
Itu tuan-puan. Amalan yang simple, walaupun kita mengaji macam tu, tapi kalau mengaji betul, walaupun kita tak fokus sangat pun mengaji ni, kita tak fokus sangat mengaji, tapi tetap dapat pahala. Sebab tu bukan syarat dia untuk fokus. Solat syarat dia kena fokus. Tu maksudnya solat ni kena khusyuk tuan-puan. Tapi mengaji tak perlu khusyuk pun, kan? So simple kan sebenarnya. So inilah tuan-puan amalan yang kita nak bawa jumpa Allah nanti tuan-puan. Apa lagi amalan kita boleh bawa tuan-puan? Apa lagi amalan kita boleh bawa sebenarnya? Nak sedekah tuan-puan, kita mungkin tidaklah sekaya Bill Gates ke, kan? Sebab hari ni ramai orang miskin sebab yalah, orang Islam tiada yang betul-betul kaya. Kalaulah orang Islam ramai yang betul-betul kaya, mungkin tak ada orang Islam miskin, mungkin, kan? So nak bagi tahu, kita mungkin tak mampu nak solat beribu rakaat, kita mungkin tak mampu sedekah sehingga tak ada orang miskin. Apa lagi amalan? Baca Al-Quran tuan-tuan. Al-Quran dengan betul. Dan bila kita tuan-puan belajar tuan-puan, belajar dan kita belajar dalam Quran tuan-puan, sehinggalah di hujung akhir hayat kita, dan katalah kita meninggal dalam keadaan kita belajar tuan-puan, dapatlah satu lagi kelebihan tuan-puan, kita panggil syahid tuan-puan. Orang yang belajar, orang yang dia keluar ke jalan Allah, dia berjalan, dia bukan berjalan lah, dia usaha untuk belajar Al-Quran, belajar agama. Orang ini insya-Allah syahid tuan-puan. Dan siapa yang tentukan syahid? Allah lah. Tapi insya-Allah itu pun kategori syahid. Moga-moga kita semua Allah kurniakan masuk syurga tanpa hisap, syahid sama-sama, kan, insya-Allah. Okey. So tuan-puan, yang kedua, kategori yang kedua tuan-puan. Kategori yang kedua ni adalah kategori super spy. Apa tuan-puan? Super spy. Yang ni kita tak galakkan. Super spy ni macam ni tuan-puan. Dia datang sini, dia rasa sebenarnya dia dah tahu semua benda, tapi dia just nak tahu dia mungkin nak tengok apa kita buat, apa orang lain ni, macam dia nak tengok modul dan sebagainya, macam-macam lah. Jadi kita tak galakkan super spy kat sini tuan-puan. Kita nak sama-sama betulkan niat balik, kan? Dan yang ketiga, ketiga. Okey, orang yang ketiga ni pun satu hal adalah, orang yang ketiga adalah kita panggil ulama jadian. Selalunya ada serigala jadian, kan? Bukan gambar tu, tak. Dia ni sebagai hiasan saja. Ulama jadian ni adalah dia tiba-tiba jadi ulama. Tiba-tiba je jadi ulama. Macam mana tu? Tiba-tiba jadi ulama ni, dia masuk pengajian ni, tiba-tiba dia cakap, ustaz ni salah. Ustaz ni salah lah. Ni sebelum ni saya tahu sebelum ni macam ni. Kenapa ustaz ajar lain? Itulah nak bagi tahu tuan-puan, ada banyak perkara yang salah berlaku di dalam masyarakat kita yang kita amalkan dan menyebabkan kita rasa betul-betul. Tapi bila kita belajar agama, belajar lagi tuan-puan, rupanya banyak yang salah, kan? Banyaklah nak cerita, panjang ceritanya. Banyak perkara yang kurang betul tapi kita rasa macam betul, kan? So insyaAllah next, yang ke berapa dah ni? Keempat dah. Keempat dah tuan-puan. Orang yang kita panggil sebagai makcik bawang. Kadang-kadang bukan makcik bawang saja, kadang-kadang pakcik bawang pun sama. Macam mana tu? Tiba-tiba dekat komen ni, tiba-tiba oi Senah, tadi aku jumpa jumpa sekian tu, tiba-tiba je cerita pasal tak tahulah. Jadi dia tak jadi mengaji pula, tiba-tiba jadi satu perbualan kat situ. Dia ataupun kalau bukan di bawah tu, bukan di komen, dia sambil belajar di rumah, dia sembang dengan suami isteri dia, ataupun dengan anak dia. So tu pun tidak membantu anda. Okay, tidak membantu anda dalam pengajian. Okay, next adalah next. Yes, okay, kita nak jadi orang macam ni tuan-puan. Okay. Kita nak sangat kita jadi macam ni. Atau apa tuan-puan? Kita nak jadi orang yang berjaya. Orang yang berjaya dunia dan akhirat tuan-puan. Dan macam
apa cara untuk kita jadi macam di hujung pengajian ni, tuan-puan, kita harapkan semua pelajar kita, tuan-puan semua, Allah berikan kemudahan, kefahaman kepada anda, menjadi orang yang kita panggil orang yang berjaya dalam pengajian adalah tuan-puan dengan memberikan ini. Next. Tadi tak apa. Next lagi. Okay, yang ni. Betul. Bawah satu-satu. Ini. So macam mana nak jadi orang yang berjaya? Inilah dia tuan-puan. Kita panggil formulanya adalah yang pertama adalah fokus tuan-puan. Dalam sebanyak pengajian ni, kita harapkan sangat tuan-puan boleh berikan 100% fokus. 100% fokus tuan-puan. Okay, fokus. Macam mana nak fokus? Tuan-puan boleh catat nota supaya tuan-puan boleh fokus. Kadang-kadang bila kita tengok saja kan. Kan kita macam masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, kan tak fokus. So caranya tulis tuan-puan. Ada nota-nota ni tuan-puan tulis. Takkanlah saya membebel dari tadi tak ada benda yang penting. Saya ada benda sesuatu tuan-puan belajar. Okey. Macam mana nak jadi orang berjaya yang pertama adalah ni adalah antara culture ataupun budaya belajar Azdan. Okey. Yang pertama fokus. Tuan-puan boleh berikan 100% fokus. Kalau saya nak tengok tuan-puan fokus ke tak. Kalau tuan-puan betul-betul fokus, komen fokus. Fokus banyak. Boleh? Saya nak tengok tuan-puan fokus ke? Ke dah tidur dah ni? Okay? Kebanyakannya yang lepas macam mana? Okay, nanti kita tunjuk tuan-puan. Okay, alhamdulillah 100% fokus. Very good. Fokus. Nak belajar data dari alhamdulillah 100% fokus. Alhamdulillah. Wow. Okay, terima kasih atas fokus anda. Masih lagi fokus. Okay. Kita pergi budaya belajar Azdan yang boleh kita kategorikan insya-Allah berjaya. Insya-Allah. Kita usaha tuan-puan. Ini usaha-usaha kita boleh buat. Next adalah respon. Respon ataupun bila saya tanya, tuan-puan komen ni kan. Respon ada namanya. Respon. Bila saya cakap datang kosong, pulang kosong, tuan-puan pun buat kat rumah. Datang kosong, pulang kosong. InsyaAllah tuan-puan dia membantu tuan-puan ingat. Okey? Boleh muka saya sekejap. Okey. Dan tuan-puan, untuk makluman anda, nanti kalau di peringkat asas kita ada pergerakan. So contohlah nanti tuan-puan saya cakap, okey tuan-puan kita buat pasak. Nanti tuan-puan akan belajar tentang pasak. Kita ada gerak macam ni. Tuan-puan buat je. Sebab saya takkan minta untuk susah-susahkan anda. Tak. Saya sebagai guru sentiasa nak yang terbaik untuk anda. Mesti. Sudah sangat pasti. Dan bila kita suruh tuan-puan bergerak, datang kosong, pulang kosong ke, kita suruh gerak-gerak something ke, beri tarik nafas ke, mesti sebab untuk anda, untuk yang terbaik untuk anda belajar. Pasti. Tak ada benda nak nyusah-nyusah. Tak ada. Saya susah tak apa. Saya tak nak tuan-puan susah. Saya nak tuan-puan senang belajar. Okay? Okay. Next. Yes. Yang ketiga tuan-puan, semangat. Semangat tuan-puan. Penting semangat ni. Dia macam ni lah tuan-puan. Tuan-puan nak kurus. Contoh. Tuan-puan nak kurus tapi tak semangat. Nak berlari ataupun nak berjoging. Tak ada semangat. Jogging setapak je. Habis. Tak jadi jogging. Tak ada semangat, habis. So, ini pun selalunya kalau tak semangat ni tuan-puan, selalunya berhenti tengah jalan. Saya bagi tahu tuan-puan, berhenti tengah jalan adalah kesilapan yang paling besar. Berhenti tengah jalan adalah, tuan-puan, tiba-tiba lah tuan-puan, hari ni apa yang berlaku, tuan-puan, saya kena highlight pada hari ni sangat-sangat penting. Ada orang sampai tengah-tengah jalan, dia pilih untuk berhenti tengah jalan. Dah sampai, maksudnya dah banyak belajar, tiba-tiba tuan-puan, datang bisikan tuan-puan. Bisikan apa? Bisikan yang paling famous. Yang pertama, bisikan setan namanya. Bisikan setan. Tuan-puan boleh take note.
Bisikan setan. Dia always nak kita berhenti belajar mengaji. Syaitan memang tak suka tuan-puan. Kita belajar agama. Lagi tak suka. Kejap-kejap ngantuk. Tuan-puan. Kita mengaji kejap lagi. Ngantuk. Betul. Ada yang kata pasal ni Okay, tak apa. Nanti saya terangkan. Tak apa. Tu bisikan yang pertama tuan-puan. Bisikan yang kedua tuan-puan. Tuan-puan boleh komen dulu. Bisikan yang pertama apa tadi tuan-puan? Bisikan setan. Yang kedua tuan-puan, bisikan nafsu anda sendiri. Tuan-puan, kadang-kadang nafsu kita ni tiba-tiba malasnya nak belajar mengaji. Tiba-tiba nafsu kita ni tiba-tiba cari alasan. Tiba-tiba cari alasan tuan-puan. Tiba-tiba kata macam tak faham, macam tak best, macam bosan. Macam tak ada masa nak belajar agama. Macam tak ada macam lambat lagi je nak meninggal. Aku sihat lagi. Dia akan datangkan tuan-puan. Nafsu ni akan rasa aku sihat. Dia akan tipu kita. Dia cakap kau mati lambat lagi. Tak perlu nak buat ibadah sangat. Itulah dua perkara yang sentiasa merosakkan kita. Setan, nafsu. Dan tuan-puan, kalau kita berhenti tengah jalan, kita dah kalah tengah jalan. Kita panggil apa? Kalah di medan pertempuran. Yang kita tak nampak, berlawan dengan setan dan nafsu sendiri. Kan tak best? Kan tuan-puan, yang paling best tuan-puan, kalau tuan-puan sendirilah tak faham sangat pun, tuan-puan bagi tahu ustaz dan ustazah. Tuan-puan, ada orang asnaf, dia tak mampu, kita bantu dia, carikan wakaf orang untuk biaya pengajian dia. Ada orang mu'alaf, kita bantu dia. Ada orang tiba-tiba dibuang pekerjaan, kita bantu dia. Ada cari wakaf untuk dia, cari sumbangan. Semata-mata tuan-puan dengar baik-baik. Hari ni Allah pilih kita, tak semestinya esok Allah pilih kita. Boleh jadi hari ni Allah pilih kita bagi peluang, tak semestinya esok Allah bagi peluang kat kita tuan-puan. So inilah masanya. Kalau kita tunggu nanti ataupun kita ada ujian sikit, masa sibuk, tiba-tiba ada ujian apa-apa lah, terpulang lah. Ujian apa-apa tuan-puan, sudah pasti ujian yang Allah bagi tu untuk kita dekatkan diri kepada Allah. Tiba-tiba Allah bagi ujian, kita lagi jauh daripada Al-Quran pula. Kan tak betul tu? Patutnya Allah uji, contohlah ada orang yang mungkin diuji dengan pekerjaan ke, mungkin diuji dengan apa-apalah kesakitan ke, diuji dengan masa ke. Sepatutnya lagi dekat kepada agama, lagi dekat kepada Al-Quran. Sepatutnya. Okay, so saya nak pesan tu lah tuan-tuan. Jangan pernah terfikir untuk berhenti tengah jalan. Jangan kalah dengan nafsu dan setan tuan-tuan. Okay, so next. Okay, next adalah committed. Committed ni maksudnya apa? Committed ni maksudnya bersungguh-sungguh tuan-tuan. Committed maksudnya bersungguh-sungguh. Okay, saya maksudnya sangat-sangat bersungguh-sungguh tuan-tuan dalam pengajian ni. Maksudnya bila saya suruh tuan-puan buat latihan. Janganlah macam buat latihan. Malas lah nak buat latihan. Tak bersungguh lah. Bila tak bersungguh, tak ada committed, tuan-puan susah nak pandai. Saya tak boleh pegang tangan tuan-puan untuk buat latihan untuk anda. Tak. Kalau tuan-puan betul-betul depan saya, contohlah tuan-puan betul-betul belajar depan saya sekalipun, saya tak mampu untuk membuka mulut tuan-puan untuk membetulkan lidah ataupun sebutan mulut tuan-puan. Tak. Dianya datang dengan tuan-puan buat latihan. Sama saja. Sama. Malah belajar secara online ni tuan-puan, ramai kata lebih banyak kesan dia berbanding belajar depan-depan. Sebenarnya lah. Kalau tuan-puan betul-betul buat 4 perkara tadi tuan-puan. Kita ulang kaji sama-sama kejap tuan-puan. 4 perkara tadi tuan-puan. Yang pertama apa tuan-puan? Yang pertama, fokus. Tuan-puan ikut sama-sama. Fokus. Yang kedua, respon. Yang ketiga, semangat. Yang keempat, committed. Very good. So berikan tepukan untuk diri anda sebab fokus. Sebab semualah. Sebab fokus, respon, semangat dan committed. So berikan tepukan paling gemuruh untuk tuan-puan. Tak salah pun tepuk tangan. Kan? Tangan. Tepuk tangan untuk diri sendiri, meraihkan diri tuan-puan. Okay, so next,
Misi. Misi tadi, misi. Atas. Sikit. Okay, next. Betul. Tadi kita belajar tentang ada 5 kategori pelajar. Ada orang yang datang kosong, pulang kosong kan. Kan dah membuang masa. Ada orang super spy. Ada orang dia makcik bawang. Ada orang apa yang keempat? Ulama jadian. Dan yang kelima adalah orang yang success people ataupun berjaya. So kita nak pilih orang berjaya. So macam mana nak jadi berjaya tuan-puan? 4 perkara. Fokus, respon, semangat dan committed. Okay, so Alhamdulillah. So sekarang kita nak tahu sikit lagi. Sikit lagi. Tak keluar suara. Sikit lagi. So kita nak cerita pasal apa misi kita sepanjang dalam pengajian Azdan Masterclass online ni tuan-puan. Okay, misi kita tuan-puan bersama-sama adalah kita nak bantu selamatkan 10,000 pelajar ataupun 10,000 insan, 10,000 jiwa orang Islam kita untuk pandai mengaji sebelum Allah jemput dia. Dan inilah perjuangan saya selama ni tuan-puan. Perjuangan saya selama ni sentiasa nak tengok ilmu yang kita sampaikan ni. Alhamdulillah tuan-puan, Allah bagi. Okay, alhamdulillah Allah bagi apa tuan-puan? Allah bagi saya sedikit idea, ilham, macam mana nak menguruskan sistem, kaedah, modul untuk mudah ataupun menyingkatkan pengajian. Sebab sebelum ni orang belajar mengaji, dia ambil bertahun tuan-puan. Bertahun lamanya. Ada yang 6 tahun pun ada. Tapi Alhamdulillah tuan-puan, kita ambil masa 1 fasa untuk boleh mengaji. 1 fasa dalam 6 bulan lah, lebih kurang 6 bulan macam tu. Okay, okay. So misi kita adalah itu. Next. Ada lagi ke? Habis dah. Okay, so Alhamdulillah, itulah misi kita tuan-puan. Dan sudah pasti tuan-puan apa tadi satu lagi. Satu lagi tinggal. Okay. Next. Okay tuan-puan, saya tertinggal satu perkara tuan-puan. Okay, satu perkara. Yes. Yang terakhir tadi, tadi kita dah cakap pasal fokus, respon, semangat, committed. Yang terakhir adalah percaya. Percaya apa tuan-puan? Percaya kepada pengajian dan guru. Tuan-puan, hari ni bila tuan-puan masih lagi rasa sangsi, betul ke boleh pandai mengaji? Ataupun tuan-puan macam, betul ke ustaz ni ataupun ustazah ni, betul ke dia ajar? Itu yang membuatkan tuan-puan akan rasa banyak benda yang tuan-puan akan rasa macam ralat lah, macam tak sampai. Tak apa nak sampai tuan-puan. So saya nak bagi tahu sedikit pada anda, untuk tuan-puan sedikit kefahaman. Okay. Saya nak bagi tahu tuan-puan, apa yang kita buat hari ni adalah tuan-puan, semuanya berdasarkan tuan-puan. Next. Kita punya sistem pengajian, modul, kaedah, semuanya kita dah terbukti membantu lebih 10,000 orang untuk berjaya mengaji tuan-puan. Okay? Menjadi lebih baik tuan-puan. Dan bukannya seorang, bukannya 2 orang tuan-puan. Kita sangat ramai tuan-puan, sangat ramai. Maksudnya insya-Allah dengan izin Allah kita usaha dengan benda yang insya-Allah dah terbukti, insya-Allah tuan-puan pun boleh berjaya. Dan yang kedua, saya nak tuan-puan lebih percaya yang hari ni tuan-puan mungkin tak apa kenal saya lagi, yang mana saya Alhamdulillah saya merupakan graduan dalam bidang Al-Quran dan Sunnah, dan juga tuan-puan saya juga penerima untuk kita panggil sanad tuan-puan, sanad 30 juzuk Al-Quran. Sanad ni maksudnya saya sendiri ambil orang kata bacaan daripada guru saya. Guru saya namanya Syekh Hasan Rajab. Hasan Rajab daripada Mesir. Dia kata dia antara pemegang sanad. Sanad ni maksudnya apa? Sanad ni adalah bacaan, rantaian bacaan yang diturunkan daripada Nabi kepada sahabat, kepada bawah lagi, sampailah kepada kita tuan-tuan. Dan maksudnya apa? InsyaAllah dengan izin Allah
Apa yang kita turunkan kepada tuan-puan ni, apa yang kita sampaikan kepada tuan-puan ni adalah ilmu yang sudah ditapis ataupun sudah diperakui, insya-Allah. Dan kita pula semak dengan sangat ramai guru. Dan kebanyakannya ada yang Qori maksudnya Johan tilawah antarabangsa yang memang adalah orang qurra ataupun orang yang memang betul-betul mahir dalam bidang Al-Quran. Ada yang PhD, ramai tuan-tuan. Okay, so semua ni kita nak bantu anda untuk mudahkan. Okay, so percaya dalam pengajian ni sebab ramai orang dah percaya. Okay, so untuk tuan-tuan lebih percaya tuan-tuan lebih percaya, insya-Allah. Sebelum tu adakah tuan-puan nak tanya apa-apa lagi tak? Okey. Adakah tuan-puan nak tanya apa-apa? Sebab kita ada lagi kita lagi 2 sesi. Kita ada lagi 2 sesi. Sesi yang kedua adalah tentang teknikal, sebab tadi ada orang tanya kenapa saya buka laptop tapi tak boleh. Tuan-puan, sebenarnya saya sangat sarankan tuan-puan belajar melalui laptop. Tapi paling best belajar dengan TV. Kan besar tu. Besar lagi best. Boleh tengok satu keluarga. Tuan-puan belajar pakai TV ataupun laptop. Saya suka tu lah. Telefon dia cepat panas ataupun telefon ni kecil. Nanti tuan-puan susah nak fokus kan. Tak puas lah tuan-puan. Tengok kecil. Muka saya kecil je tuan. Tak puas lah. Nanti kalau saya buka mulut, tuan-puan tak nampak mana satu mulut saya. Mulut ke hidung tu sama kan. Kecil telefon ni kan. So sebaiknya tuan-puan kalau ada laptop, buka laptop. Kalau tak ada, pinjam orang sebelah. Kalau tak ada lah. Okay, kalau tuan-puan nak, insya-Allah boleh usahakan kan. At least ada telefon pun okey dah. Pada tuan-puan yang tak kata tak ada apa-apa semua, telefon lah okey. Tapi sebolehnya ada, kalau boleh tengok pasal TV lagi bagus. Stok makluman anda, kita sedang upgrade sistem pengajian. Upgrade sistem pengajian kita, dan kita adalah satu-satunya pengajian yang sangat bersistem. Alhamdulillah, syukur Allah bagi kita kesempatan tu tuan-tuan, pengajian Al-Quran yang bersistem. So insya-Allah itu dari saya untuk induksi kali pertama ini tuan-puan. Okay, saya harap tuan-puan dapat belajar sesuatu hari ini. Sangat-sangat penting induksi kali ini tuan-puan. Yang pertama ni yang insya-Allah akan membuatkan tuan-puan sangat-sangat orang kata insya-Allah bertenaga, bersemangat untuk sepanjang pengajian ini, insya-Allah. Yang penting adalah mempunyai adab dan attitude yang betul dalam pengajian kan. Kalau kita belajar dalam keadaan kita tiada attitude ataupun maksudnya tak nak belajar, kan rugi. So ini adalah paling penting. Okay, so insya-Allah tu saja daripada saya sendiri. Apa-apa isu tuan-puan tolong maklum pada guru-guru kita di sini, insya-Allah. Dan saya harap tuan-puan menjadikan perjalanan di dalam Azdan Masterclass adalah perjalanan yang paling seronok belajar Al-Quran, paling best belajar Al-Quran. Dan saya nak mengucapkan tuan-puan selamat datang ke dalam keluarga Azdan Masterclass Online. Baik tuan-puan, itu saja dari saya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah tuan-tuan. Alhamdulillah, kita dah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Anas Azami tadi selaku pengasas Azdan Quranic Center. Okey, jadi sekarang ni tuan-tuan, setelah kita dengar dengan kata-kata daripada Al-Fadhil Ustaz Anas tadi, moga-moga apa yang kita buat pada hari ni, kita ambil pengajaran tuan-tuan. Kita ambil pengajaran, jangan macam Ustaz Anas cakap tadi, biar aje. Kita datang kosong, balik kosong. Rugi sangat tuan-tuan. Okey, minta maaf lah tadi ada isu sikit. Tapi tak apa, insya-Allah kita kembali kepada orang kata back to apa ya? Back to basic katanya. Saya tak tahulah betul ke tidak. Okey. Macam yang Ustaz Anas kata tadi, bila kita nak belajar ni tuan-tuan, yang pertama kita kena fokus. Kita kena percaya pada guru-guru kita. Kita kena
Trust the process. Bukan senang nak belajar Quran ni tuan-tuan. Quran ni bukan perkara yang kita boleh hari ni kita belajar, esok tu pandai. Tidak, tuan-tuan, minta maaf cakap. Tidak. Jadi kita ada proses. Kita ada proses untuk belajar tersebut. Bukannya macam tu sahaja. Okey. Jadi setelah kita pun dah dengar ucapan daripada Ustaz Anas. Boleh tak sebelum kita dah nak berakhir ni, saya pun tidak berhajat untuk bercakap lama. Jadi sebelum kita berakhir, boleh tak saya nak minta tuan-tuan tulis apa yang tuan-tuan dapat tadi sepanjang sesi bersama dengan Ustaz Anas. Okey, cuba tuan-tuan komen. Saya bagi masa. Okey, silakan tuan-tuan. Okey, tulis dulu. Okey, alhamdulillah. Boleh faham, boleh ikut apa yang Ustaz Anas cakap tadi kan. Terbaik semuanya. Apa lagi? Komen lagi tuan-tuan. Masih lagi, kita bagi lagi ruang. Okey, dan macam biasa, bila tuan-tuan masuk je kelas Amo ni, tuan-tuan akan apa orang panggil dibantu, ataupun bila tuan-tuan masuk je, tuan-tuan akan dapat mesej daripada seseorang, iaitu guru tutor. Jadi siapa guru tutor ni? Kalau tuan-tuan perasan dekat WhatsApp tuan-tuan tu ada yang komen personal message tuan-tuan, cakap saya ni guru tutor. Tak silap saya Ustazah Atirah, ya betul? Ustazah Atirah merupakan guru tutor untuk tuan-tuan. Jadi kenapa ada guru tutor ni? Tak cukup ke Ustazah Aisyah? Tak cukup ke Ustaz Anas? Macam ni tuan-tuan. Guru tutor ni adalah untuk bantu tuan-tuan. Dia merupakan hadiah daripada Ustaz Anas dan Ustazah Aisyah untuk bantu tuan-tuan sepanjang sesi pengajian tuan-tuan di Azdan. Sepanjang-panjang sesi ni, insya-Allah mereka lah akan bantu tuan-tuan. Guru tutor kita ada ramai, tapi untuk tuan-tuan sekarang ni adalah Ustazah Atirah. InsyaAllah nanti boleh berkenalan kalau ada peluang lah. Jadi ada apa-apa isu, bagi tahu Ustazah Atirah. Jangan risau, insyaAllah kami di Azdan sangat-sangat ingin membantu tuan-tuan. Tapi tuan-tuan jangan diam, jangan senyap, jangan left group itu. Kalau tuan-tuan tak nak bantu kami untuk bantu tuan-tuan, kami tak dapatlah nak bantu. Jadi ada apa-apa isu, walaupun tuan-tuan rasa sekecil-kecil isu, bagi tahu kami. Kalau kenapa tak boleh bagi tahu Ustaz Anas, kenapa tak boleh bagi tahu Ustazah Aisyah? Tuan-tuan, Ustaz Anas, Ustazah Aisyah pelajarnya ramai, sangat ramai. Jadi tak mampu kalau nak handle semua WhatsApp tuan-tuan. Jadi sebab itulah inisiatif daripada Ustaz Anas, kita ada guru tutor. Contohlah malam ni, nanti kan dah start kelas, nanti belajarlah satu tajuk baru. Tapi kurang jelas lah mengenai tajuk tersebut. Boleh PM guru tutor, tanya, boleh tak jelaskan sikit lagi? Saya ada isu sikit lah tentang tajuk semalam. Contoh. Boleh tuan-tuan? Okey, dan jangan risau. Kita punya sesi pada hari ini ada ulangannya. Kita tak adalah buat sesi ulangan secara khas kan. Nanti tim kita, tim media ataupun bukan tim media, tim guru tutor lah akan bagi link dalam grup tuan-tuan untuk siapa nak ulang kaji ataupun nak tengok semula. Tak sempat nak join malam ni, jangan risau, tak ada masalah. Ataupun boleh sempat tengok separuh je, ada urusan kecemasan, boleh, tak ada masalah. Okey, jangan risau, kita akan bagi link. Dan induksi ni bukan hari ni je tau. Kita ada beberapa kali induksi. InsyaAllah setiap hari Jumaat selagi kita tak mula kelas lah, setiap hari Jumaat, insya-Allah kita cubalah. Okey, kata daripada Hana JB, Puan Hana, Culture Azdan
fokus, respon, semangat, committed dan percaya. Betul tu tuan-tuan. Kita kena percaya. Percaya pada siapa? Percaya pada guru-guru kita, percaya dengan proses. Kalau orang kampung saya sebut apa? Trust the process, tuan-tuan. Percayalah dengan proses. Sebab apa? Quran ni, macam saya cakap tadi, kita bukan belajar sehari boleh terus pandai. Ada masa. Ada masa kita lupa sekejap. Lepas tu ulang kaji balik. Okay? Success people kena fokus. Kena respon, semangat. Kata Puan Liana. Okay, cantik. Mesti Puan Huspaliza mesti sentiasa semangat belajar Al-Quran dan ingin berjaya dunia akhirat. Betul tuan-tuan. Kalau kita tak berteman dengan Al-Quran di dunia, mana mungkin Quran akan berteman dengan kita di akhirat kelak. Okey. Jadi kalau macam saya cakap tadi, sebelum saya undur diri, saya harap tuan-tuan boleh ambil manfaat daripada sesi kita pada malam ini. Terus semangat, percaya, committed, fokus dan respon. Amalkan semua culture Azdan. Apa tu? Puan Sofia ada tulis apa? Fokus. Ada catat. Terbaik. Ini kita nak. Okey. Okey, minta maaf. Okey, jadi moga-moga apa yang kita dapat pada hari ini kita dapat amalkan dan sampaikan pada orang lain, tuan-tuan. Sama-sama kita ajak orang lain, saudara mara kita, ahli keluarga, sahabat handai untuk terus melakukan kebaikan. Okey, jadi seperti yang saya ada sebut di awal tadi, alang-alang esok merupakan satu Rejab, saya nak menyerulah ataupun nak ajak ramai-ramai untuk berpuasa sunat Rejab, satu Rejab. Okey, setidak-tidaknya kita azam dulu. Okey, jadi saya rasa sekadar itu sahaja pada malam ini. Tapi sebelum saya berundur diri, saya nak bagi satu kata-kata lah, yang mana kata-kata ni ustaz saya masa sekolah menengah dulu dia selalu sebut. Dia selalu sebut sebelum habis kuliah ada kan kat sekolah, kat asrama. Okey, apa ayatnya? Andai pedang semula. Okey, nanti kalau boleh cut kita cut je. Aceh. Okey, sekali lagi tuan-tuan, saya tinggalkan tuan-tuan pada malam ini dengan sepatah ungkapan. Andai pedang melukai tubuh, masih ada harapan kan sembuh. Andai lidah melukai hati, manakah ubat harus ku cari. Itu dia. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang daripada kelemahan saya sendiri. Mohon maaf anda ada tersalah bahasa, tersilap bicara sepanjang sesi kita pada malam ini. Jadi kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi jangan lupa kita jumpa lagi pada Jumaat akan datang. Okey tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.